Bab tayammum. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Usaid bin Hudayr dan beberapa orang bersamanya untuk mencari kalung yang telah kehilangan dari Aisyah. Tiba-tiba masuk waktu sembahyang, mereka pun bersembahyang tanpa berwudu. Setelah itu mereka datang kepada Nabi SAW dan menyebutkan perkara itu kepada baginda. Maka turunlah ayat tayammum. Ibnu Nufail menambahkan, maka berkatalah Usaid bin Hudayr kepadanya, yakni kepada Aisyah, semoga Allah merahmatimu, tidak ada sesuatu perkara yang tidak disenangimu menimpamu, melainkan Allah akan memberi kelepasan untuk orang-orang Islam dan engkau. Kerananya ataupun padanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ammar bin Yasir annahu kana yuhadditsu, bahwa beliau menceritakan annahum tamassa'u, yakni para sahabat menyapu, yakni sebagai tayammum lah. Ketika mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu bis-sa'id, dengan tanah untuk sembahyang fajar. Fa darabu bi akuffihim as-sa'id, mereka pukul tangan-tangan mereka ke tanah, kemudian menyapu muka mereka satu kali. Thumma 'adu fa darabu, kemudian kembali memukul tapak tangan mereka ke tanah sekali lagi. Famasa'u bi aydihim, lalu mereka menyapu tangan mereka semua sekali hingga ke bahu dan ke ketiak dari bahagian dalam tangan mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Wahab, serupa dengan tadi juga hadisnya. Qala, di dalamnya dia berkata, qamal muslimun, orang-orang Islam berdiri ataupun bangkit, lalu mereka memukul dengan tangan-tangan mereka tanah, tetapi tidak ada sedikit pun tanah yang melekat ataupun yang mereka pegang, melekat pada tangan mereka ataupun yang mereka genggam ataupun pegang. Fadzakara nahwahu, lalu perawi ini menyebutkan sama dengan makna hadis yang telah tersebut sebelum ini. Cumanya dalam riwayat ini tidak ada disebutkan sampai ke bahu dan ke ketiak, itu tak ada sebut. Ibnu Laits berkata ila ma fawqal mirfaqain, hingga kepada bahagian atas siku, dua siku. Dengan sanad yang lain Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ammar bin Yasir lagi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhenti di hujung waktu malam, di akhir waktu malam, di awalatil jaish, nama tempat, bersama baginda ada Aisyah. Fanqata'a 'iqdul laha, maka terputus kalung Aisyah, kalung dari jaz'i zafar, dari permata zafar. Fahubisan nas, orang ramai pun terhenti di situ untuk mencari kalungnya hingga adha al-fajr, cerah, hingga cerah waktu fajar. Ketika itu tidak ada air bersama dengan mereka, bersama dengan orang ramai itu. Abu Bakar pun marahlah kepadanya, yakni kepada Aisyah itu. Beliau berkata, engkau telah menahan orang, telah membuatkan orang ramai tertahan, yakni di sini dalam keadaan mereka tidak mempunyai air. Maka Allah Ta'ala menurunkan kepada Rasulnya kelonggaran untuk bersuci dengan tanah yang suci. Maka bangkitlah orang-orang Islam bersama Nabi SAW. Mereka memukul dengan tangan-tangan mereka ke tanah, kemudian mengangkat tangan-tangan mereka itu dalam keadaan tidak mereka genggam sedikit pun tanah. Lalu mereka sapu dengan tangan itu muka mereka.
Dengan tapak tangan itu muka mereka, wa aidihim, dan tangan-tangan mereka hingga ke bahu, dari sebelah dalam dan dari sebelah dalam tangan mereka hingga ke ketiak. Ibnu Yahya dalam hadisnya menambahkan, kata Ibnu Syihab dalam hadisnya, wala ya'tabiru bihadza an-nas, yakni para ulama tidak mengambil kira dengan apa yang tersebut di dalam hadis ini. Seterusnya riwayat daripada Zuhri mengikut riwayat Ibnu Ishaq, 2 kali pukul tanah itu. Malik berkata daripada Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari ayahnya, dari Ammar. Demikian juga kata Abu Uwais dari Zuhri. Tetapi Ibnu Uyainah dalam sanadnya ini telah syak, telah ragu. Pada suatu ketika dia berkata an Ubaidillah an abihi, atau an Ubaidillah an Ibni Abbas, dengan au begitu. Beliau tidak tetap dalam isnad, mengemukakan isnad hadis ini. Dan pada ketika yang lain pula beliau berkata dari ayahnya, dan pada ketika yang lain pula berkata dari Ibnu Abbas. Beliau tidak tetap dalam mengemukakan isnad hadis ini, dan tidak tetap juga dalam pendengarannya terhadap hadis ini dari Zuhri. Tidak ada sesiapa pun dari mereka menyebutkan 2 kali pukul yang ke tanah tu, kecuali orang yang telah saya sebutkan nama mereka. Diriwayatkan dari Syaqiq, katanya saya pernah duduk di hadapan Abdullah dan Abi Musa Al-Asy'ari. Maka Abu Musa berkata, wahai Aba Abdurrahman, yakni kepada Abdullah bin Mas'ud, apa katamu kalau seseorang itu berjunub dan dia tidak mendapat air selama sebulan, adakah tidak boleh dia bertayamum? Ibnu Mas'ud menjawab, tidak boleh, walaupun dia tidak mendapat air selama sebulan. Abu Musa berkata, bagaimana kamu akan buat? Bagaimana akan kamu lakukan terhadap ayat yang terdapat di dalam surah Al-Maidah, falam tajidu ma'an, lalu mereka tidak mendapati air, fatayammamu, lalu kamu tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah kamu bertayamum menggunakan sa'id tayyib, ini menggunakan tanah yang suci. Faqala Abdullah berkata, kalau diberi kelonggaran kepada mereka tentang perkara ini, tak lama apabila mereka berasa air sejuk, mereka akan bertayamum saja dengan tanah tu. Maka Abu Musa berkata kepadanya, sebenarnya adakah kerana ini kamu tidak suka itu? Ibnu Mas'ud berkata, iyalah. Maka berkatalah Abu Musa, tidakkah engkau dengar kata-kata Ammar kepada Umar, Rasulullah telah menghantarkan aku untuk sesuatu tujuan, lalu aku berjunub, aku tidak mempunyai air, maka aku pun bergelumang dalam tanah seperti mana bergelumangnya binatang. Kemudian aku pergi kepada Nabi SAW dan menyebutkan perkara itu kepada baginda. Lalu baginda SAW bersabda, sebenarnya memadai kepadamu dengan berbuat begini. Maka Nabi SAW menepuk tangannya ke tanah, lalu tiup. Kemudian menyapu dengan tangan kirinya atas tangan kanan, dan dengan tangan kanannya atas tangan kiri, alal kaffain, di atas tapak tangan. Kemudian menyapu mukanya. Faqala lahu Abdullah pun berkata kepadanya, tidakkah engkau tahu Umar tidak berpuas hati dengan kata-kata Ammar itu? Seterusnya riwayat daripada Abdurrahman Abi Malik dari Abdurrahman bin Abza, katanya saya pernah berada di samping Umar, tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia berkata, sesungguhnya kami berada di sesuatu tempat selama sebulan atau 2 bulan, yakni dalam keadaan tidak ada air. Qala Umar berkata,
Kalau saya tidak akan bersembahyang selagi saya tidak mendapat air. Perawi berkata, maka Ammar pun berkata, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau ingat ketika aku dengan engkau fil ibil, membawa unta atau bersama unta, tiba-tiba kita berjunub, aku bergelumang di dalam tanah. Setelah itu kita datang kepada Nabi SAW, aku menyebutkan perkara itu kepadanya. Maka Nabi SAW bersabda, hanya cukup kepada engkau berbuat begini. Lalu baginda memukul kedua tangannya ke tanah, kemudian meniup kedua-duanya, kemudian menyapu dengan keduanya wajahnya dan kedua tangannya hingga ke separuh ataupun setengah lengan. Faqala Umar berkata, wahai Ammar, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Dia berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau mahu, demi Allah, aku tidak akan menyebutkannya sampai bila-bila. Umar berkata, tidak, demi Allah, akan kuserahkan engkau dengan pendapatmu itu. Terserahlah engkau dengan pendapatmu itu. Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir berhubung dengan hadis ini. Faqala ya Ammar, Nabi SAW bersabda, wahai Ammar, innama kana yakfika hakadha. Seperti tadi juga. Kemudian Nabi SAW memukul kedua tangannya ke tanah, thumma daraba ihdahuma 'ala al-ukhra. Kemudian menyapu salah satu daripada tangan itu atas yang satu lagi, kemudian menyapu muka dan dua lengan hingga ke separuh lengan, tetapi tidak sampai ke siku, satu kali saja. Abu Daud menyebutkan Waqi' telah meriwayatkan hadis ini dari A'mash dari Salamah bin Kuhail dari Abdurrahman bin Abza. Katanya Jarir meriwayatkan dari A'mash dari Salamah bin Kuhail dari Abdurrahman Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, maksudnya dari ayah beliau. Seterusnya dari Dzar, dari ibni Abdurrahman bin Abza dari ayahnya dari Ammar. Kisah tadi juga, faqala innama kana yakfika. Lalu Nabi SAW memukul tangannya ke tanah, kemudian meniup tanah itu dan sapu ke muka dan kedua tapak tangannya. Syakka Salamah syak. Dia berkata, saya tidak pasti berhubung dengan perkara ini hingga ke siku. Adakah dia maksudkan hingga ke siku atau hingga ke tapak tangan saja? Seterusnya dengan sanad satu lagi, dalam itu dia sebut thumma nafakha fiha. Kemudian Nabi SAW meniup kedua tangannya dan menyapu dengannya mukanya dan kedua tapak tangannya hingga ke siku ataupun ke lengan. Syu'bah berkata, Salamah berkata, tapak tangan, muka dan dua lengan. Faqala lahu Mansur. Pada suatu hari Mansur berkata kepadanya, perhatikan apa yang kau cakap itu, kerana tidak ada yang menyebutkan dua lengan itu selain daripada engkau, orang lain tak ada, engkau seorang. Diriwayatkan dari Ammar berhubung dengan hadis ini, faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, innama yakfika an tadriba biyadaik. Tadi juga lah, sebenarnya memadai kepadamu memukul, engkau pukul kedua tangan engkau ke tanah dan menyapu dengan keduanya wajah engkau dan kedua tapak tangan engkau. Wasaqal hadis, dan seterusnya. Perawi ini mengemukakan hadis. Apa ni seterusnya? Abu Daud berkata, rawahu Syu'bah an Husain an Abi Malik. Katanya, saya telah mendengar Ammar berucap sama seperti riwayat yang tersebut sebelum ini, cuma dia berkata lam yanfukh, dia tidak meniup. Wa dzakara Husain bin Muhammad pula menyebutkan dari Syu'bah dari Al-Hakam berhubung dengan hadis ini. Dia berkata, fadaraba bi kaffaihi ila al-ard, dia pukul kedua tapak tangannya ke tanah dan meniup. Seterusnya riwayat daripada Ammar bin Yasir. Katanya Ammar bin Yasir lagi, katanya, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tayammum. Baginda menyuruh aku menyuruh satu kali pukul untuk muka dan dua tapak tangan. Menyuruh aku pukul tanah dengan sekali pukul, yakni untuk muka dan dua tapak tangan.
Seterusnya dengan sanadnya satu lagi daripada Ammar bin Yasir juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ilal mirfaqain, hingga ke siku. Lepas tu bab tayammum fil hadar. Sekat tu dulu ni perpanjang. Itulah cerita tayammumnya. Baiklah. Dia berhubung dengan tayammum ni. Berhubung dengan tayammum. Ada beberapa perkara lah. Pertama tentang makna dia, makna tayammum dari segi bahasa, dari segi istilah. Dan adakah tayammum itu merupakan azimah ataupun rukhsah? Adakah tayammum itu khusus dengan umat ini atau telah ada juga untuk umat-umat sebelum daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni? Dan macam ada beberapa lagi persoalan berhubung dengan tayammum ni. Tak apalah tentang makna dia tu dari segi bahasanya, maknanya menuju, bermaksud pergi kepada sesuatu tempat, itu makna. Dari segi istilahnya, makna dia menggunakan tanah dengan kaifiat yang tertentu untuk membolehkan seseorang itu melakukan sesuatu yang perlu kepada taharah, suci. Itulah tayammum. Pada ketika tidak ada air, perintah bertayammum itu merupakan azimah. Azimah maknanya sesuatu yang mestilah. Mesti. Bila tak ada air, maka mesti kita kena guna tayammum. Dalam keadaan tidak ada air, itu azimah. Dalam keadaan uzur, ada air tapi kita tak boleh guna air kerana sebab-sebab kesihatan misalnya, ataupun sebab-sebab lain, tak cukup air, maka dalam keadaan itu tayammum merupakan rukhsah, yang ini satu kelonggaran, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara ringkasnya, tayammum itu khusus adalah di antara khususiyah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum daripada Nabi kita, umat dahulu tak ada tayammum ini. Dan hukum tayammum ini sabit, terbukti adanya berdasarkan kitab, yakni Quran, sunnah dan ijma'. Ijma'. Yang tiga sumber ini sepakat menerima ada tayammum ini. Begitu juga qiyas. Sebenarnya qiyas pun ada juga. Tetapi setelah adanya kitab gapo semua tu, tak perlu sebut qiyas lah. Sebut tiga tu pada ada. Ada kalau sudah ada dah dalam Quran dengan jelas tentang tayammum tu, nak qiyas apa lagi? Tak ada makna qiyas lah, sebab tu tidak disebutkan qiyas. Walaupun kalau nak kira dari segi qiyasnya ada juga. Baiklah, berkenaan dengan ayat tayammum ni dalam Quran ada disebutkan dua tempat, dalam suratul Nisa dan suratul Maidah. Apa yang kita baca tadi dalam hadis ni, salah satu hadis disebutkan oleh Ammar dalam ayat Maidah, ayat dalam surah Maidah. Tak apalah tu, kedua-duanya menyebutkan tentang tayammum. Hadis yang mula-mula malam ni riwayat daripada Aisyah, yakni menyebutkan tentang asbabun nuzul bagi ayat tayammum dalam Al-Quran itu.
latar belakang bagi turunnya ayat tentang tayamum tu, iaitu pada peristiwa ni lah, peristiwa yang mana setengah ulama mengatakan berlaku pada tahun yang kelima, setengah ulama mengatakan pada tahun yang keempat. Peristiwa ini berlaku pada tahun yang keempat. Iaitu dalam satu perjalanan Nabi SAW bersama-sama dengan baginda ada Aisyah. Aisyah kehilangan kalung dia. Kehilangan kalung dia. Sini dah ceritanya. Lepas tu tiba waktu sembahyang, para sahabat pun sembahyang dengan tidak ada air sembahyang. Lepas tu datang kepada Nabi SAW, sebutkan, ceritakan perkara tu, maka turun ayat tayamum. Usaid bin Hudayr pun sebutlah apa yang kita baca dah tadi dan terjemah dah tadi. Dan ini adalah riwayat yang ringkas. Riwayat yang ringkas. Dalam riwayat Bukhari lebih jelas lagi disebutkan dan dengan terang. Iaitu Nabi SAW hantar Usaid bin Hudayr ini dan beberapa orang lagi sama dia pergi cari rata tak berjumpa sampai jauh pergi. Setelah jauh pergi itulah, jauh pula nak mari ni, waktu sembahyang nak habis ni lagu mana. Itulah ceritanya. Lalu bersembahyang dengan tidak ada air sembahyang. Bersembahyang dengan tidak ada air sembahyang sebab air tak ada. Nak tayamum tak tahu. Tapi sembahyang itu sudah wajib dah. Sembahyang itu inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang itu adalah suatu yang difardukan pada waktu-waktu yang tertentu. Terikat waktu dia. Terikat waktu dia. Hak ni sampai masa ni, hak ni sampai masa ni. Jadi kalau tidak sembahyang macam mana lepas waktu? Sembahyanglah dengan tidak ambil air sembahyang. Lepas pada tu balik mari, maka cerita kepada Nabi SAW, turunlah ayat tayamum. Lepas pada tu angkat, dah tak jumpa juga, kira nak berangkat dah lah. Berangkat masing-masing bangun unta dia, termasuklah Aisyah ni pun angkat unta, buat naik unta dia tu, berdiri unta dia. Tahu-tahu kalung itu ada di bawah unta dia. Itu saja. Jumpa dah lah, tak ada apa dah lah cerita. Habislah cerita. Tetapi ada satu lagi riwayat yang terkenal dengan hadithul ifk. Ana sudah bahas dah ni panjang lebar dah di dalam pengajian Bukhari kita panjang lebar dah bahas tentang hadithul ifk tu, sejauh mana dari segi kesahihannya, ketepatannya, dan apa beza hak tu dengan hak ni. Secara kesimpulannya sebenarnya hadis hak hilang kalung tu yang lebih tepatnya hak ni, cerita ni seringkas ini sahaja. Hak ni reka lagi dalam Bukhari tu supaya yang kita sebut tadilah lebih kurang tu. Hak itulah cerita yang sebenar. Ada pun hak lain-lain tu dipertikaikan oleh setengah-setengah ulama. Kalau nak tahu, anda tidak nak sebut, tidak nak bicara tu di sini. Boleh jadi kalau ada CD tu boleh tengok CD. Sebab ada CD. Perbincangannya panjang. Ataupun apabila siapa tepat dia ni dalam kitab ni pun ada juga. Kita akan bincangkan. Jadi maknanya gitulah secara ringkas. Jumpa tak ada apa lah, balik. Adapun dalam cerita hadithul if tu tak jumpa. Dia duduk pergi cari kalung. Lalu orang lain pun pergi balik habis. Lepas tu dia jumpa dengan Safwan bin Mu'attal ke tengah jalan. Lepas tu dituduh gini-gini. Panjanglah ceritanya. Termasuklah orang-orang yang menuduh dia tu disebutkan dalam riwayat itu Hamnah binti Jahsh. Kenapakah nama Hamnah tu tubik?
Kenapa nama Safwan bin Mu'attal tu tubik dalam cerita tu? Panjanglah ceritanya. Ana sudah sebut dah di sana. Jadi rujuk situlah. Kita tak sepanjang. Usaid bin Hudayr pun dia kata, semoga Allah merahmatimu. Tidak ada sesuatu perkara yang kamu tidak suka menimpamu, melainkan Allah akan memberikan kelepasan untuk kau dan orang-orang Islam. Tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan, melainkan Allah akan bagi jalan keluar. Macam di sini tidak ada hukum tayamum, maka turun hukum ataupun ayat tayamum itu. Dan orang Islam pun tahulah bagaimana dalam keadaan tidak ada air nak bersuci. Seterusnya riwayat daripada Ammar bin Yasir. Boleh dikatakan selepas ini Imam Abu Dawud mengemukakan riwayat Ammar bin Yasir yang banyak. Ammar bin Yasir saja sampai ke akhir. Apa yang dia nak cerita? Maksud Imam Abu Dawud iaitu peristiwa Ammar bin Yasir inilah peristiwa yang paling utama dan penting dalam bab ni. Walaupun Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Bukhari, Ishaq dan ramai lagi yang lain terima hadis Ammar ini, iaitu yang diriwayatkan dalam Bukhari dan diriwayatkan di sini dalam Abu Dawud ni di hujung dia. Saat ni kita baca dah saat ni, di hujung dia, bukan hak mula-mula ni. Terima hak tu. Tetapi kenapa kau ramai lagi ulama yang lain tak terima? Imam Abu Dawud seseolahnya secara tidak langsung dia mari hadis Ammar ni, dia nak cerita semuanya punca khilaf tu di sini. Pada hadis Ammar inilah. Orang yang terima kata boleh bertayamum kerana berjunub, hadis Ammar ni juga. Untuk tayamum yang lain, hadis Ammar ni juga. Tayamum sampai ke sini, sampai ke sini, sampai kepada tapak tangan ni saja, pergelangan tangan, hadis Ammar ni juga. Hak pegang lagu tu. Orang tak saya pegang hak tadi lagu saat ni, hadis Ammar ni. Hak tak saya pegang sana. Orang hak tak saya terima kata kalau berjunub tak boleh tayamum, hadis Ammar ni juga yang kita sudah baca dah tadi. Apa ni dialog di antara Abu Musa Al-Asy'ari, apa nama ni, dengan siapa, dengan ni Abdullah bin Mas'ud tadi, dengan Abdullah bin Mas'ud tadi. Jadi situ perbincangannya. Akhir sekali Ibnu Mas'ud kata, mu tak tahu ke Umar tidak puas hati dengan apa yang dicakapkan oleh Ammar itu? Maknanya dia terima tu, mana berdasarkan hadis ni juga. Hak nak terima tu hadis ni juga. Lepas tu hak terima sekat ni hadis Ammar juga. Orang-orang yang tak terima hadis Ammar ni juga, dalam hadis Ammar ni juga ada yang kata sampai ke bahu, sampai ke ketiak, sampai ke siku, sampai ke lengan, separuh lengan. Sekat ni ada juga hadis Ammar. Seseolahnya mereka nak menceritakan punca khilaf itu, sinilah hadis Ammar ni yang berbeza-beza. Orang tak saya terima hak sekat ni, dia kata hadis Ammar ni muttarib, tidak tetap. Sekali macam ni sampai ke lengan, sampai ke bahu, ketiak, sampai ke siku, sampai ke separuh lengan, sampai ke sini, pergelangan tangan, macam-macam. Jadi nak mana satu nak pegang, tidak tetap. Maka mereka meninggalkannya, tinggal ni, ketepikan ni, tengok orang lain. Apabila tengok orang lain, mengikut ijtihad masing-masing lah. Ada yang ada yang mengatakan sampai sini, sampai siku. Sebab apa dia pegang dengan hadis ni? Tapi ada yang tidak begitu. Mana sampai kepada pergelangan tangan dia pegang dengan hadis. Dia tidak pegang dengan hadis Ammar ni banyak-banyak. Memanglah banyak hadis Ammar. Tapi kita tengok pada riwayat Bukhari dan Muslim, hak mana ada? Ada hak mana? Hak sebutnya dengan jelas, hak paling sahih, iaitu sekat ni ada. Tak ada sekat siku. Tak ada sekat siku. Jadi mereka kata kita utamakan hak tu.
riwayat Ammar juga kita ambil, oh itulah, oh, tak ada masalah, oh tak ada keliru, tak ada syak, tak ada apa ni. Oh ni Abu Daud mari syak ni dia nak ceritanya inilah punca perbezaan pendapat di kalangan ulama tu. Yang kata sekat bahu, dalam ni. Yang kata sekat siku, dalam ni. Yang kata sekat lengan, separuh lengan, dalam ni. Oh kata sekat ni pun dalam ni. Itu tujuan dia. Bukan nak mentarjihkan hak mana-mana, tidak. Sebab sebagaimana kita maklum, Imam Abu Daud maksud utamanya nak cerita iaitu punca ataupun dalil bagi khilaf ulama. Itu tujuan dia. Jadi dalam riwayat yang pertama ni sapu sapu muka sekali, kemudian tepuk, mana 2 kali tepuk lah. 2 kali tepuk pun dalam riwayat Ammar juga. Dalam riwayat Ammar juga ada sekali tepuk. Situ pula ada satu khilaf yang lain pula. Mereka pun sapu tangan hingga ke siku, bahu. Dan sebelah dalam ni sebelah luar, sebelah dalam tangan hingga ke ketiak. Sapu. Siapa kau ketiak? Begitu. Ini dalam riwayat yang pertama. Tapi dengan tidak pegang tanah sikit pun, dengan tidak pegang tanah, berkepar tanah kau tidak, maknanya tepuk sajalah, gitu. Dalam riwayat seterusnya. Tetapi dalam riwayat seterusnya ni tidak ada sebut sampai ke bahu dan ke bawah ketiak tu, tak ada sebut pula. Ibnul Laith pula kata hingga ke atas daripada siku, lengan atas ni lah. Begitulah dalam riwayat-riwayat ni disebutkan begitu. Begitu juga seterusnya beberapa riwayat selepas tu hingga ke bahu dan hingga ke tangan. Dan sebut 2 kali apa tu, beza tadi kita sudah terjemah dah. Yang di perawi-perawi dia tu syak, ada yang sekali begini, sekali begini, tak apalah. Lepas pada tu Imam Abu Daud sebut pula ni riwayat siapa dia? Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, dari Ammar bin Yasir. Adapun riwayat mula-mula daripada Ammar ini, dia terus dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ammar bin Yasir. Mula-mula kita baca tadi selepas pada hadis Aisyah tu. Maknanya Ubaidullah tu ambil daripada Ammar, zahirnya begitulah. Tapi riwayat ini munqati', putus. Sebab apa? Ubaidullah tu dia tak ada bertemu dengan Ammar, tak ada. Maka semestinya dia ambil daripada orang lain riwayat Ammar ini. Dia ambil daripada orang lain. Dia ambil daripada siapa? Inilah riwayat awal selepas ni. Riwayat awal selepas ni ada yang menyebutkan dia ambil daripada Ibnu Abbas dari Ammar. Maknanya hak tadi putus tu tak jadi masalah lah, tak apalah. Boleh diterima sebab riwayat secara an-anah tadi. Riwayat secara an-anah boleh, tak apa. Lepas pada tu ini riwayat daripada Ibnu Abbas. Tetapi riwayat Malik pula, tujuan Imam Abu Daud mari. Riwayat Ibnu Ishaq juga daripada Ibnu Abbas juga. Mana Ubaidullah tak ambil daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas ambil daripada Ammar bin Yasir. Tapi dalam riwayat Malik dari Ubaidillah, dari ayah dia tu ambil daripada Ammar. Ayah dia tu ambil daripada Ammar, bukan Ibnu Abbas. Itu perbezaan riwayat sajalah. Artinya Imam Abu Daud tujuan dia nak ceritanya riwayat Ubaidullah ni daripada Ammar ini tidak munqati', tidak putus, walaupun
kalau kita perhatikan dalam setengah-setengah isnadnya nampak putus lah, tetapi sebenarnya tidak putus. Yang ini kalau ditengok kepada riwayat-riwayat orang lain selain daripada yang mula-mula disebutkan tadi, tidak putus. Ada pun riwayat Ibnu Uyainah pula dari Zuhri. Malik anak murid Zuhri juga, Ibnu Ishaq anak murid Zuhri juga, Ibnu Uyainah anak murid Zuhri juga. Ni nak cerita Ibnu Uyainah pula. Ibnu Uyainah ni sekali-sekali dia riwayat daripada Ubaidullah dari ayah dia, atau dari Ubaidullah dari Ibnu Abbas, atau dengan syak. Dia syak situ. Dari ayah dia ke, atau dari Ibnu Abbas dari Ammar bin Yasir. Dari ayah dia ke, atau dari Ibnu Abbas. Dia syak gitu. Ini cerita Ibnu Uyainah pula. Pada ketika yang lain pula dia kata riwayat ini Sufyan bin Uyainah daripada Ubaidullah daripada ayah dia, daripada Ammar bin Yasir, yakni tanpa syak. Dan pada kali yang lain pula dia kata riwayat daripada Ubaidullah daripada Ibnu Abbas pula. Mana dia tidak kata atau tidak, daripada Ibnu Abbas tu begitu. Syak dalam isnad dia tu. Dan tentang samaknya dari Zuhri, dari Zuhri, samaknya dari Zuhri. Itu maksud Imam Abu Daudnya, yang tujuan dia sebut-sebut tadi. Lepas tu Imam Abu Daud kata tidak ada sesiapa yang menyebutkan pukul tangan tu ke tanah 2 kali kecuali orang yang saya telah sebutkan nama mereka tadi. Orang-orang tadi dalam riwayat mereka tu ada sebut tepuk tangan 2 kali ke tanah tu. Orang-orang tadi lah saya sudah sebutkan nama tu. Iaitu 3 orang lah daripada anak murid Zuhri, 3 orang, iaitu Yunus, Ibnu Ishaq dan Ma'mar. Adapun Sufyan bin Uyainah dan orang lain lagi, Malik apa, tak ada tepuk 2 tangan tu, tak ada sebut tu. Tetapi setengah-setengah ulama bantah pendapat Abu Daud ni. Dia kata orang yang, kecuali orang yang saya sebut, dia sebutnya 3 orang tadi lah. Ada orang lain pula bantah, dia kata tidak 3 tu, semua sekali 5 orang. Daripada anak murid Zuhrinya 5 orang. Yang ni kalau tengok kepada riwayat Baihaqi misalnya, iaitu Ibnu Abi Dhi'b, seorang lagi Ibnu Abi Dhi'b, dan juga Salih bin Kaisan. Salih bin Kaisan juga meriwayatkan tepuk 2 kali. Jadi Imam Abu Daud kata kecuali orang yang saya sebutkan nama tadi, yang ni 3 orang, itu mengikut dia lah. Boleh jadi setakatnya dia tahu gitu. Habislah situ. Lepas tu riwayat daripada Amash dari Syaqiq bin Salamah. Syaqiq namanya. Dia kata pernah saya duduk di hadapan Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa pun kata, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana, apa katamu kalau seseorang itu berjunub, lepas tu dia tidak dapat air selama sebulan, lepas dia tak boleh tayamum kah? Ibnu Mas'ud kata tak boleh, walaupun dia tak jumpa air, tak dapat air selama sebulan, tak boleh. Tak boleh bertayamum. Padahal tak boleh bertayamum, tak boleh sembahyang, kalau ke mana? Air tak ada, tayamum tak boleh, nak sembahyang kan tidak? Itu soal kemudian nanti kita bincangkan. Abu Musa kata pandang arana dengan ayat ni dalam surah Maidah ni, falam tajidu ma'an fatayammamu, lalu kamu tidak mendapati air, maka hendaklah kamu bertayamum menggunakan tanah yang suci. Mana kalau tak ada air boleh. Boleh tu. Sebab dalam surah Maidah tu ada sebut
aula mastumun nisa, atau kamu bersetubuh, maknanya berjunub lah, dengan sebab bersentuh-sentuhan dengan perempuan. Lepas pada tu, selain daripada berhadas kecil, berhadas kecil, disebutkan kamu tak ada air, tak jumpa air, maka kamu bertayamum. Dia kata nak kan ayat. Dan kalau tak boleh bertayamum, Abdullah pun kata, kalau diberi kemudahan kepada orang, kata dia, tak lama, kata dia, bila berasa sejuk air, tayamum selalu. Abu Musa pun kata, jadi kalau begitu, kerana itulah kamu tidak suka tu, kamu kata tak leh tu, tayamum tu, kerana tu kah? Ibnu Mas'ud kata, iyalah. Abu Musa pun kata, dah kalau kamu berpendapat begitu, mu tak tahu kah, mu tak dengar kah? Ammar kata kepada Umar, lalu dia sebut, aku berjunub, aku pun tak dapat air, aku pun bergeluman dalam tanah seperti mana binatang. Pergi kepada Nabi SAW, Nabi SAW pun kata, hanya memadai kepadamu tepuk tangan, lalu tiup tangan dia, kemudian tu sah, atas situ, ni kaffain, kemudian sapu muka, tapi sapu tangan dulu, kemudian sapu muka. Abdullah kata, kamu tak tengok kah Umar tidak berpuas hati dengan kata-kata Ammar? Mana dia tak apa nak terima lah, tak apa nak terima. Gitu. Seterusnya, ini berkait dengan Sayyidina Umar lagi. Abdurrahman bin Abza berkata, aku berada dekat Umar, tiba-tiba ada seorang mari, dia kata, kami berada di suatu tempat selama sebulan atau 2 bulan, tak jumpa air. Tanah ada boleh bertayamum, yang ni kami berjunub lah. Umar berkata, kalau aku tidak akan semaya, tak semaya, aku tidak akan semaya sampai aku jumpa air. Qala perawi berkata, Ammar pun kata, Ammar ada pada itu, Amirul Mukminin, kamu tak ingat kah ketika aku dengan kau gini-gini, seperti yang kita sudah sebut tadilah. Sayyidina Umar pun kata, ya Ammar ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dia berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau nak, aku tak sebut, tak saya sebutlah semua. Umar berkata, tak, demi Allah, terserahlah kepada engkau. Aku serahkan kepada engkau apa yang engkau tahu tu, apa yang engkau kemukakan itu ikut engkau lah. Begitu. Dan seterusnya, hak tu jugalah riwayat. Cuba dia duk mari, syak perawi ni, syak perawi ni kata begini, hak ni kata gini, itulah. Baik, berkenaan dengan seseorang tu kalau tidak ada air, tanah ada, tanah suci ada. Jadi ada ni mengikut setengah-setengah sahabat ni, macam Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud ni, tak boleh bertayamum dalam keadaan berjunub. Kalau dia berhadas boleh, hadas kecil, dia kencing ke, dia terketuk ke, dia berak ke, lepas pada tu batal lah air semaya dia tu. Nak ambil air semaya tak ada pula, adanya tanah, boleh tayamum untuk tu. Kalau berjunub tu tak bolehnya. Baik, dalam keadaan berjunub saat ni tak semaya kah? Jelas daripada Sayyidina Umar tadi, dia kata dia tak semaya. Siapa jumpa air, ikut selama mana, siapa jumpa air. Itu satu masalah. Satu lagi masalah, seorang tu tak ada air, tak ada tanah. Tak ada air, tak ada tanah. Orang panggil masalah faqidut tahurain. Faqidut tahurain, masalah seorang tidak ada dua bahan pencuci pada dia, atau kalau ada pun dia tak boleh guna kerana darurat lah, kerana sesuatu sebab sakit pun. Kalau guna air pun tak boleh, guna tanah pun tak boleh. Sedangkan dua itu saja yang disebut sebagai bahan yang menyucikan. Macam mana nak buat? Atau kalau ada tidak sakit, ada ditahan dia dalam
dalam apa nama ni, laut, dalam laut, duduk dalam apa ni, cermin dalam laut, tak ada tanah, tak ada debu, situ. Air pun ada, luar tu dapat air laut. Kalau tebuk tu matilah dia, kalau pecah tu. Lagu mana? Itu orang panggil masalah faqidut tahurain. Orang yang tidak ada dua bahan pencuci kepada dia. Tak kira lah, kalau ada pun supaya tak ada. Dalam kes-kes tadi macam mana? Dia ada beberapa pendapat dalam masalah ini, di sini ada dinukilkan, di sini dinukil daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi kata berdasarkan hadis ini, hadis Usaid bin Hudair, sahabat-sahabat ni bila tak ada air pergi duk cari kalung saat ni, jauh dah pergi nak tanya Nabi SAW. Kalau mari nak tanya, dah naik dulu matahari, dah terbit matahari dulu, lepaslah waktu sembahyang subuh tu. Ni cerita peristiwa ni sembahyang subuh. Apa lagu mana? Pakai sembahyang. Kalau keadaan tak ada air sembahyang, tayamum dia tak tahu lagi, tayamum hukum tayamum tak turun lagi. Mana dak sembahyang dalam keadaan tak ada air sembahyang. Setengah ulama pegang dengan hadis inilah. Mana kalau seseorang tu tak ada air sembahyang dan dia tidak boleh guna tanah, tanah tak ada, ataupun air tak ada, tanah pun tak ada, dia boleh sembahyang dalam keadaan tidak ada air sembahyang. Berdasarkan hadis inilah mereka kata begitu. Imam Nawawi berkata fihi dalil ala anna man adim al-ma' wa turab yusalli ala halihi. Orang yang tak ada air, tak ada tanah, tak ada air, tak ada tanah saat ni, dalam keadaan seperti ni lah, seperti kita sebut tadi, yusalli ala halihi, dia sembahyang dengan keadaan dia, sembahyang gitu. Maknanya kena sembahyang. Walau bagaimanapun ini masalah khilaf, kata dia. Ada 4 pendapat dalam masalah. Yang pertama, di sisi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, iaitu wajib dia bersembahyang dan kena ulangi sembahyang dia, kena sembahyang pun. Tapi pada masa tu kena sembahyang. Itu yang pertama, pendapat yang pertama. Yang kedua, tidak wajib sembahyang atas dia tu, tetapi elok saja, molek saja kalau dia sembahyang. Walau bagaimanapun wajib dia qada, sama ada dia sembahyang ke atau dia tidak sembahyang. Sembahyang tadi tidak wajib, kalau dia sembahyang pun molek saja, sama ada dia sembahyang atau tidak sembahyang, wajib qada kemudian. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, haram dia bersembahyang dalam keadaan dia berhadas begitu, dalam keadaan dia tidak ada air sembahyang, dalam keadaan dia kotor, tak boleh sembahyang, haram sembahyang kepada dia, pasal dia tu muhdits, berhadas, dan wajib dia qada semula. Bila dibalik ke tempat dia ataupun dia dapat air, ataupun ada tanah boleh bertayamum, qada. Nak sembahyang tak boleh. Adapun hadis ini, mereka kata hadis ni cerita dulu, tak boleh pakai. Hadis ni cerita dulu, sebelum tu tayamum. Kalau bila sudah tayamum ni lagu lain cerita. Ni peristiwa dulu. Yang keempat, ni pendapat yang ketiga tadi, pendapat Imam Abu Hanifah. Yang keempat, wajib sembahyang dalam keadaan tak ada air sembahyang lah. Tidak tayamum ke apa, tak boleh. Masalah faqidut tahurain tadi, wajib sembahyang dan tidak wajib i'adah, tidak wajib qada. Ini mazhab Muzani, anak murid Imam Syafi'i. Dari segi dalilnya hak ni paling kuat. Imam Nawawi pun sebut lagu tu paling kuat dan disokong oleh hadis, kerana tidak ada dinukilkan dari Nabi SAW berhubung dengan peristiwa ni. Sahabat ni sembahyang dah, Nabi SAW kata kena sembahyang semula, tak ada sembahyang. Nabi SAW tak ada kata apa sembahyang, dah tidak suci dalam keadaan kotor, dalam keadaan berhadas sembahyang, tak ada juga. Senyap gitu. Tidak juga suruh qada sembahyang, tak ada juga. Sebanyak-banyak riwayat ni yang ada,
dalam Bukhari sekalipun hak paling sahih tak ada sebut. Tak ada sebut Nabi SAW suruh qada tu. Sebab itulah ulama-ulama ni kata hak paling kuat dalilnya hak ni, iaitu tidak wajib sembahyang. Tidak wajib sembahyang dan tidak wajib wajib sembahyang. Yang keempat tadi wajib sembahyang, tidak wajib qada tu. Tadi. Mengikut mazhab Maliknya, iaitu tak boleh sembahyang dan tidak ada qada. Mengikut mazhab Maliknya, iaitu tak boleh sembahyang dan tidak ada qada pun tak ada. Mengikut mazhab Malik. Ini yang dinukilkan oleh Ibnu Battal. Yang sahih dalam mazhab Malik, iaitu seseorang itu dalam keadaan tadi, ini masalah faqidut tahurain, orang yang tak boleh guna air kerana tak ada, dan tidak boleh juga guna tanah kerana tak ada, atau kalau ada pun tak boleh guna lah. Mengikut Imam Malik, dia kata tak boleh sembahyang dan tidak ada qada, tidak ada. Serupa dengan perempuan yang berhaid dalam keadaan uzur tu, nak sembahyang pun tak boleh, nak qada pun tak ada qada tu, tak ada. Perempuan yang berhaid, semasa dia mai haid, mai qada tu tak boleh sembahyang. Lepas tu bila dia suci, qada pun tak ada juga. Ni pun serupa tu lah, dia qiyas dengan hak tu, qiyas dengan hak tu. Sebab dalam keadaan uzur juga ni. Kalau tidak, kalau ada, tentu dia sembahyang guna air lah, guna tanah lah. Begitu juga orang lain menyebutkan beberapa sumber lah daripada Imam Malik ni. Orang yang tidak mampu menggunakan air dan tidak mampu menggunakan tanah sampai habis waktu, annahu la yusalli wala syai'a alaih. Dia tidak boleh bersembahyang dan tidak dikenakan apa-apa ke atas dia. Tak kena qada ke, tak kena bayar fidyah ke, kafarah ke apa-apa ke, tak ada. Rawahu al-Madaniyun an Malik wa huwa sahih. Itulah pendapat yang sahih dalam mazhab Malik begitu. Jadi bukan 4 lah maknanya, kira-kiranya yang disebut oleh Imam Nawawi itu 4, tetapi kalau campur dengan pendapat Imam Malik tadi ada 5. Ada 5. Jadi bagi orang yang mengatakan Sayyidina Umar tu, dia kata kalau tak ada air dia tak sembahyang. Nabi SAW tanya dalam riwayat Bukhari, 2 orang. Seorang tu dia kata dia bergelumang dalam tanah. Nabi SAW kata padan tayamum gitu je, padan setara tu je. Dia kata. Dan Nabi SAW tidak suruh dia ulas sembahyang dia, tidak kata apa sembahyangnya, tidak juga. Atas dasar tu orang kata, orang-orang yang terima kata kena sembahyang dan tidak wajib qada, dia pegang dengan hak tu lah. Hadis Ammar tu juga selain daripada hak Usaid bin Hudayr. Dan Sayyidina Umar pula dia kata dia tidak sembahyang dalam peristiwa berjunub, dia tidak sembahyang. Nabi SAW tak kata gapo. Bahkan dalam setengah riwayat disebutkan dia kata kedua-duanya betul, boleh berlaku. Atas dasar itulah mana setengah ulama kata dalam keadaan tidak ada air saat ni, kalau berjunub, ini kes berjunub, tidak boleh bertayamum, tidak boleh bertayamum. Tetapi itu pendapat Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud. Mengikut kajian ulamanya, dalam kitab ni pun ada sebut, dalam syarah dia ni ada sebut bahawa Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud kemudiannya telah menarik balik pendapat dia. Akhirnya mereka pun seperti orang lain juga dalam masalah ni, serupa juga berjunub ataupun berhadas kecil, serupa boleh dengan tayamum. Dia kena tayamum, dia kena tayamum. Tidak kata tidak boleh bertayamum, tidak, kena tayamum. Sekiranya boleh bertayamum lah, walaupun untuk berjunub boleh tayamum. Kemudian masalah sapu tangan ni pula. Sapu ni siapa ke apa ni? Ni bahu dan ketiak ni.
Apa yang tersebut dalam kitab-kitab macam di sini disebut pun, di sini pun ada. Hanya pendapat Zuhri sahaja yang menerima itu. Dan Zuhri kata wala ya'tabiruhu al-ulama tadi yang kita baca dalam Abu Daud tadi, ulama tak saya pakai hak ni. Zuhri sendiri kata mana orang lain tak saya pakai, tapi dia pakai. Ini mazhab dia seorang, hak sekat bahu dan sampai ke bawah ketiak. Orang lain tidak pakai begitu. Kemudian ni masalah khilaf ulama pula ni tentang semua terima tayamum ni, terima tayamum. Dalam keadaan tidak ada air perlu bertayamum, itu boleh dikatakan ijma' ulama lah dari segi tu. Cuma dari segi tayamum tu lagu mana, sekat mana, tu situ ada khilaf. Berkenaan dengan khilaf tentang orang berjunub tadi kita sudah sebut dah. Jadi kesimpulannya orang berjunub pun boleh juga bertayamum. Ada pun hak riwayat Sayyidina Umar, begitu juga Ibn Mas'ud mengikut kajian yang dibuat oleh ulama-ulama, kesimpulannya iaitu mereka pun tarik balik pendapat tu dan terima sepuluh orang lain juga. Yang ni tayamum juga dalam keadaan berjunub tadi. Habis nasi tu hak berjunub tu. Ini cerita tayamum tu. Tak kira lah untuk apa-apa pun. Tak kira lah untuk apa, kerana berjunub ke, kerana terbatal air semaya, kerana beradas kecil ke, tak kira. Iaitu satu khilafnya, sekali ke atau dua kali ke atau tiga kali ke atau 4 kali. Situ ada khilaf. At-tayammum darbah wahidah atau darbatain atau 3 darabat. Lepas pada tu tayamum, itu yang pertama. Yang kedua, tayamum tu daripada tangan hingga ke pergelangan tangan saja, atau hingga ke siku, atau hingga ke ketiak. Kalau ketiak tadi kita sudah sebut dah. Iaitu mazhab Zuhri saja. Hak yang pertama, sapu sampai kepada pergelangan tangan. Hak ni. Ni kita baca. Walam yadhhab وقد ذهب في الاختلاف الأول إلى القول الأول عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء وهو قول عامة أهل الحديث. Ni sapu tangan hingga ke pergelangan tangan ya. Sapu tangan hingga ke pergelangan tangan. Sekali tepuk, sekali untuk muka dan pergelangan tangan. Siapa sekali? Ini Ata, Makhul, Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan Imam Bukhari. Imam Bukhari pun lagu tu. Ibnul Munzir mengatakan ini pendapat jumhur ulama ni lagu ni. Jumhur ulama. Hak kebanyakan, majoriti. Dan kebanyakan ahlul hadis berpendapat begitu. Termasuk Imam Abu Daud, Imam Bukhari dan lain-lain lagi. Kebanyakan ahlul hadis pegang lagu tu sekat ni. Tepuk sekali untuk muka dan sekat. Sudah. Yang kedua pula, pendapat yang kedua pula, iaitu sampai ke siku. Sampai ke siku. Ini pendapat di kalangan fuqahanya Sufyan Thauri, Malik, Abu Hanifah, Ibn Mubarak, Syafi'i. Dan ini juga pendapat sebahagian ahli ilmu dari kalangan sahabat tabi'in, di antara mereka Ibnu Umar, Jabir, Ibrahim An-Nakhai, Hasan Basri. Tu, ini pendapat mereka. Ini sampai ke siku. Sampai ke siku. Lepas tu khilaf pula, sekali tepuk ke 2 kali tepuk. Ada yang kata sekali tepuk, ada yang kata 2 kali tepuk. Yang ni untuk muka suku sekali tepuk, dan untuk tangan sampai ke siku tu sekali tepuk pula. Ada yang mengatakan sekali tepuk saja untuk muka dan kedua tangan hingga ke siku. Dia ada khilaf pula di situ. Adapun Ibnul Musayyab, Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin, dia mengatakan 3 kali. 3 kali hak wajib. Hak wajib 3 kali. Iaitu satu tepukan untuk muka, satu tepukan untuk sini sampai pergelangan tangan,
dan satu tepukkan lagi untuk sampai ke lengan. Ikutlah sampai ke siku ke tidak sampai ke siku ke lengan. Itu tepukkan lain-lain. 3. Adapun hak kata pak tu, hak kata pak tepukkan, dia itu tak ada hadis. Dia qiyas saja. Qiyas dengan air semaya tu pak anggota, hak wajib. Dari segi dalil tak ada. Dari segi dalil tak ada. Hak ni sampai ke lengan ni ada juga. Walaupun hak tu tak seterima, ni tak seterima pun soal lain lah tu. Hak nak terima tu dia terima juga. Jadi orang yang kata sampai sekat siku, hadis ada sebut sekat siku, dia pakai hak tu. Tetapi ini yang kita dah sebut sini. Kita baca lah moleknya. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dia petik ni. Dia dalam Fathul Bari dia kata hadis-hadis yang sampai kepada kita berhubung dengan sifat tayamum itu tidak ada yang sahih selain daripada hadis Abi Juhaim dan Ammar. Hadis Abi Juhaim dan hadis Ammar. Adapun hak selain daripada kedua-duanya dhaif, kata Hafiz Ibn Hajar. Ataupun khilaf ulama tentang marfu'nya ataupun mauqufnya. Hak rajihnya kata dia tidak marfu'. Adapun hadis Abu Juhaim, di dalam hadis dia tu ada sebut 2 tangan saja secara mujmal. Maknanya tepuk tangan, sapu tangan gitu saja. Hingga ke mana tak ada sebut. Itu hadis Abu Juhaim. Adapun hadis Ammar di dalam Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim menyebutkan tapak tangan sampai pergelangan tangan. Tu. Wa bi dzikril murfaqain, dan hadis Ammar ini dengan sebut sampai ke siku tidak ada dalam Bukhari dan Muslim, tetapi ada dalam Sunan. Sunan tu seperti hak kita duk baca ni lah, Sunan Abi Daud ni ada dalam Sunan. Hak sampai ke sini. Tapi hadis Ammar juga sahih juga sampai ke siku. Dan dalam riwayat hingga ke separuh lengan itu. Dan dalam satu riwayat hingga separuh lengan, dalam satu riwayat hingga ke bawah ketiak. Adapun riwayat mirfaqain, riwayat hingga ke siku dan hingga ke separuh lengan itu dipertikaikan ulama. Adapun riwayat abaq, riwayat sampai ke bawah ketiak tu, Syafi'i dan orang lain berkata, kalau ia berlaku dengan perintah Nabi, Nabi suruh sampai ke bawah ketiak tu. Fakullu tayammumin sahha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fahuwa nasikhun lahu. Maka setiap tayamum yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada hak bawah ketiak ni, kalau kita terima adalah Nabi suruh sapu ni sampai ke bawah ketiak. Pada tu dia ada suruh pula banyak yang kita tengok ni, sampai ke siku, sampai ke pergelangan tangan. Hak selepas tu memansuhkan hak sebelum tu. Artinya Imam Syafi'i berpendapat hak sampai ke bawah ketiak tu, kalau kita terima itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah mansuh. Sebab itu hak dulu. Hak jelasnya, hak kebanyakannya sampai sekat siku. Sampai sekat siku ataupun sampai pergelangan tangan, sampai ke bawah ketiak ni tak ada. Hak tu sudah mansuh mengikut dia. Kalau sekiranya hak sapu sampai bawah ketiak tu tidak dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hujah dalam agama ini ialah pada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Hak tu hak buat tu, kalau buat pun itu sahabat dia buat sendiri. Boleh jadi dia fikir dalam ambil air semaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sesiapa yang nak memanjangkan ghurrah dia dan tahjil dia, falyaf'al, buatlah. Ni pun dia panjang lagi nak suruh bersinar esok di pada mahsyar besok. Itu pendapat dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suruh. Ni kalau kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suruh, maka hak Nabi suruh tu lebih utama lagi, Imam Syafi'i kata.
Tak apalah tu. Lepas tu orang komen lah, ini komen Hafiz Ibn Hajar kata tidak ada yang sahih berhubung dengan kaifiat ambil apa ni tayamum saat ni selain daripada hadis Abi Juhaim dan hadis Ammar. Itu tak boleh diterima tu. Sebab ada juga yang sahih selain daripada hak tu, selain daripada hadis Abi Juhaim dan selain daripada hadis Ammar tu, ada lagi yang sahih, umpamanya hadis Jabir, iaitu tayamum itu sekali satu tepukan untuk muka dan satu tepukan lagi untuk zira'ain, lengan hingga ke siku. Itu pun isnadnya sahih juga. Dalam Mustadrak Hakim dikatakan sahih, dan Imam Zahabi pun, kalau Hakim saja kata tu orang pertikai lagi, tapi kalau Imam Zahabi dia ada, kalau cetakan apa ni hak lama, cetakan Hyderabad Dakkan itu, dalam tu di bawah dia tu ada komen apa ni Zahabi, dia kata isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Mana boleh diterima. Boleh diterima. Ada lagi selain daripada hadis Abi Juhaim dan selain daripada Ammar yang sahih. Bukan dua tu saja. Tapi Hafiz Ibn Hajar kata dua tu yang sahih. Lepas tu hak dua ni pun hak adanya dalam hadis Abu Juhaim sebut tangan saja. Setakat mana tak ada sebut. Dalam hadis Ammar dia sebut sekat ni. Sebab itulah orang-orang yang tersebut tadi kita sudah baca dah tadi, dia kata sekat ni. Sebab hadis Abu Juhaim pun sebut tangan, walaupun dia tak sebut tangan sekat mana. Hadis Ammar sebut sekat ni. Hak itulah yang kita pakai. Hak tu yang kita pakai. Dan dalam Bukhari Muslim pun hak tu ada. Hak sampai ke siku ni tak ada, walaupun sahih. Tapi tak ada. Sebab itu dia utamakan hak itulah. Maka Imam Ahmad, Ishaq, Imam Bukhari, Imam Abu Daud dan lain-lain lagi orang-orang yang disebutkan tadi, dia kata tayamum satu tepukan untuk muka dan tangan sekat ni. Dan hak itulah mengikut Ibnul Munzirnya pendapat jumhur ulama. Dia pakai. Dia tidak kias dengan air semaya. Adapun orang-orang hak yang kedua, pendapat yang kedua kata sampai ke siku tu, selain daripada hadis yang kita baca tadi yang menyebutkan sampai ke siku, hadis Ammar pun ada juga sampai ke siku tu. Selain daripada hadis-hadis tu, mereka kata air semaya sampai ke siku. Jadi hak ni sampai ke siku lah juga. Yang ni dia kias, berdasarkan kias. Golongan yang pertama tak sah, dia kata tak sah. Pakai kias lagu tu, ni bak lain ni. Ni bak lain. Kalau nak kira kias gak, ambil air semaya 3 kali lah, sapu. Ambil air semaya basuh dengan 3 kali, basuh muka 3 kali. Apa tidak sapu 3 kali kata. Betul dia. Ni lain ni, bak lain. Dan oleh kerana dia ni untuk ringkas sebagai ganti saja, untuk sementara saja, maka sebab itulah dia banyak perkara rengeh dia tu. Sehingga kalau orang berjunub, kalau mandi kalau orang berjunub nak menyucikan diri itu kena mandi habis. Kalau orang patah air semaya, kena ambil air semaya anggota tertentu. Kalau berjunub seluruh tubuh. Tapi kalau tayamum untuk mandi tadi berjunub tu serupa tu juga. Tak boleh nak kias, kata dia. Tak boleh nak kias. Dah kalau mandi junub kena semua sepatutnya buat seperti Ammar bin Yasir, bergeluman dalam tanah tu lah, guling dalam tanah. Tapi tak boleh, tidak diajar lagu tu. Dalam masalah hak ganti, hak ringkas ni, mana dia kira hak paling ringkas, begitu. Mengikut mereka lah. Bagi orang yang tak terima tu, dia tak terima lah. Dia kata sekat siku lah. Ada pun pendapat Imam Malik, dia kata hak wajibnya sekat ni. Hak wajib sekat ni. Hak ni sunat. Dia kata lagu tu sekat siku tu sunat. Sekat ni wajib. Hak tu hak wajib. Itu pendapat dia. Jadi kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat tadi, satu kalau kita mengambil kira hak paling sahih, hadis hak paling sahih Bukhari Muslim, dalam tu ada sekat ni, tak ada sekat siku tu. Itu wajah tarjih juga tu, sebab untuk mentarjihkan bagi orang-orang yang terima tu lah, itu sebab. Selain daripada itu, apa nama ni,
Selain daripada hak dalam Bukhari dan Muslim itu, dia terima. Kebanyakan sahabat buat lagu tu. Kebanyakan sahabat. Selain daripada tu lagi, dia ambil kira lah. Dia ambil kira apa dia? Iaitu hak tadilah yang kita sebut tadi, kalau mandi junub pun tayamum ni sekat. Tayamum sekat tu juga. Tidak kata seluruh tubuh. Ini menunjukkan tak serupa hukum dia. Selain daripada tu, kita tengok dalam riwayat-riwayat sana ni banyak. Ada sampai ke bawah ketiak, sampai ke bahu, sampai ke separuh lengan, sampai ke sini. Dah, ada macam-macam. Hak ni semua ni ada khilaf. Orang hak terima bawah ketiak, dia terima lah. Tapi hak terima sekat siku, dia tak terima dah bawah ketiak tu. Orang hak terima sekat lengan, dia kata tak payah sekat siku, sekat lengan boleh dah. Tapi tak ada siapa dia kata kalau tayamum ni sekat jari saja. Tak ada. Hak sekat ni ada. Sebab tu dia kata kita pergi kepada hak paling akhir, paling kurang. Hak orang panggil tangan, paling kurang. Kalau apa nama dicuri, orang kerat tangan mana? Bukan kerat siku, kata dia. Kerat sini, pergelangan tangan. Sekat tu. Dia ambil kira hak tu. Lepas tu hak sekat ni sekurang-kurang ni tak ada bawah pada ni. Tak ada bawah pada ni. Sekat ni lah. Hak lain tu ada khilaf lagi. Lepas tu riwayat tu hak ni gini, tak tetap hak mana satu. Tapi semua boleh terima. Kalau sampai ke siku pun dia kena lalu juga kot ni. Dia kena lalu juga kot ni. Hak pergelangan tangan, sekat pergelangan tangan. Dengan sebab itu dia kata hak paling kuatnya iaitu hak ni. Sekat pergelangan tangan. Kata dia lah. Orang yang tak setuju tu soal lain, itu pendapat dia. Itulah sebab-sebab mereka kata sekat ni. Dalil-dalil dianya, hujah-hujah dianya. Banyaklah dia tengok dari sudut ni, tengok dari sudut ni, tengok dari sudut ni. Maka kesimpulannya dia kata sekat ni. Orang yang kata sekat ni, kita tak kata begitu. Lepas tu hak ni, hak kata kalau kita nak kias dengan ambil air sembahyang, kias dengan ambil sembahyang sekat siku, hak tu air sembahyang, kata dia. Tak boleh nak kias dengan hak tu. Kalau kias hak tu, kena rata air tu kalau ambil air sembahyang. Tayamum kena rata. Tak kena rata, tak boleh serupa juga. Nak suruh rata tu kena konyol. Jujur benar. Adakah Nabi SAW buat lagu tu? Tak ada pula. Dengan sebab itu dia kata hak paling ringan, paling mudah, paling ringkasnya waktu sekat tu. Tetapi kena ingat, orang yang mengatakan sekat ni, dia kata wajib tu, tak sah bagi dia kalau tidak buat sekat ni. Bagi dia lah, bagi dia. Kalau dia tidak buat sekat siku ni, tak sah kepada dia. Tapi bagi orang yang kata sekat ni saja, sudah cukup dah, bagi dia sah dah. Sah dah. Itu beza pendapat lah. Jadi setengah-setengah ulama ni dia tengok dalam suatu masalah tu hak paling kurang. Hak mana hak paling kurang? Dalam masalah ni sekat ni. Sekat tu. Supaya juga sembahyang mayat kan takbir sembahyang mayat. Banyak tu riwayat tu. Ada 9 pun ada takbir. 7 ada. 5 ada. 4 ada. Tapi ada kau kurang daripada 4? Tak ada. Sebab itulah ulama kita terima 4. Sebab hak paling kurangnya 4. Bawah pada tu tak ada. Hak lain tu ada kemungkinan mansuh, ada kemungkinan khusus dengan orang-orang tertentu yang Nabi SAW sembahyang lagu tu. Ada kemungkinan macam-macam. Tapi hak 4 ni tak ada kemungkinan dah. Hak kebanyakannya 4. Hak selepas Nabi SAW wafat pun sahabat-sahabat duduk buat 4. Sehingga kalau 3 tinggal 3 tu bui salah. Tak, ada orang tegur. Dia kita tambah balik. Tak, cuma tak ada sujud sawi lah. Tapi tambah balik tak kebir tu sampai 4. Tapi maknanya dia buat 4 juga, menunjukkan hak 4 tu adalah sekurang-kurangnya. Begitulah juga banyak kaedah ni, banyak masalah lah. Maknanya dia merujuk kepada kaedah ni, iaitu kaedah kalau banyak khilaf banyak ni, balik kepada hak asal, hak sekurang-kurang. Sebelum ni kita sudah sebut dah berkenaan dengan rokok dalam sembahyang kusuf tu, 2 kali ke 3 kali ke 4 kali ke 7 kali ada, 8 kali ada dalam riwayat. Imam Abu Hanifah akhir sekali buat apa-apa dia kata sepuluh sembahyang biasa. Hak tu tentu dah, semua tak ada kata serabut tak ada rokok tak ada, kata satu tu mesti.
Tetapi kalau 2, 3 ke atas tu khilaf lah. Jadi dia kata balik kepada hak asal. Supaya juga baru ni kita bincang masalah menyusu. Orang ni kata berapa kali menyusu, yang mengharamkan. Orang ni kata berapa kali menyusu. Paling rekah sekali. Imam Malik, Imam Abu Hanifah kata paling rekah waktu sekali. Sekurang-kurangnya sekali pun sudah memadai iddah. Dia kaedah tu banyak kaedah. Walau bagaimanapun ini terpulang kepada ijtihad masing-masing lah. Orang yang terima tu, dia terima gitu. Kalau kita terima hak Imam Syafi'i, wajib sampai sekarang ni, kena buat sekarang ni kalau ikut dia. Kalau tak buat, tidak ikut dia lah kau. Kalau nak ikut dia, kena buat lagu tu. Begitu. Tapi kalau kita ingat tak usah ikut dia, nak ikut orang lain, kena tahu, kena ada pengetahuan lah. Kena ada ni, macam kita mengaji, sekurang-kurangnya kita tahu ngaji dulu ada jelas, ingat molek tu, ingat molek tu hak sekat ni ada, tapi kita tak ingat nama gap dia ulama. Tapi ada, tentu ada. Sekurang-kurangnya setara tu, tak apa dah. Ingat niat ikut hak tu, ikut ulama-ulama tu. Dalam ni dia sebut hak sekat ni jumhur tu, hak majoriti tu. Hak majoriti. Walaupun 3 ulama lagi, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, ni dalam mazhab 4 ni 3 orang sekat siku. Tetapi oleh kerana ulama kita ni, dia faham dulu ulama ni bukan 4 tu je, lama lagi hak lain. Tidak duk jadi jumhur dengan 3 tu duduk sebelah pihak. Sebab alik ni ramai lagi, walaupun tidak termasuk dalam hak mazhab 4 tu. Mereka tetap mengatakan hak tidak ada 3 ni, hak ni hak jumhur, sebab hak ni lebih ramai. Kita saja hak kena iman 4 mazhab je. Orang hak mengaji tu luah lagi Islam ni, luah lagi, ulamanya ramai, orang-orang alimnya, bukan 3-4 orang tu. Dengan sebab itu dia kata bukan hak tu hak jumhur, hak sampai sekat ni tetapi hak kata sekat ni hak tu hak jumhur. Padahal 3 orang tu iman 4 mazhab tu duduk alik tu, duduk alik hak sekat siku ni. Tapi dia kata, Ibnul Munzir ni kata tidak, tu tidak jumhur. Dan Ibnul Munzir ni mengikut setengah ulama Syafi'i. Dia kata mazhab Syafi'i juga dia mazhab Syafi'i, cuma dia seorang alim, dia kaji, buat kajian, mengikut dia. Jumhur tidak tu, jumhur tidak lagu tu. Jadi kalau kita nak ikut lain, kena niat lagu tu lah. Kita orang hak mengaji sikit, kena niat lagu tu, boleh, tidak jadi masalah. Tidak kata tak ada siapa dia ikat kita mesti kena ikut Syafi'i semua, tak ada. Kalau kita nak ikut orang lain, syaratnya kita tahulah. Kita tahu. Kalau kita tak tahu, tak boleh. Nyadalah tu, kita kata lagu tu, kita pun buat. Tak boleh lagu tu, tak boleh. Semua kata tak boleh. Kalau kita hak mengaji hadis sendiri, kita sudah jumpa dalam hadis, tak payah niat ikut Syafi'i kau, ikut Imam Abu Hanifah, ikut Ahmad kau, tak payah niat ikut Nabi. Dah hadis tu sahih, Nabi ada kata, boleh kita kata lagu tu. Dah hak tu lah hak sebenar, hak tu lah hak sebenar, ikut Nabi. Hak lain-lain pun kita ikut dia pasal kita tak boleh nak kaji sendiri. Tepat nak perginya, nak pergi kepada Nabi SAW juga, melalui ulama-ulama tu pun. Kalau kita boleh tahu sendiri berdasarkan hadis ni, hak lagu ni, hak tu tak apa, tak payah niat mana-mana, niat ikut hadis. Dah hadis syaratnya kita tahulah pula hadis tu sahih. Jangan hadis itu mansuh, jangan hadis itu khusus untuk siapa-siapa, jangan. Kita kena maklum tu, kena ngaji lah. Jadi kalau ada ilmu molek, tak apa, tak jadi masalah, tak ada halangan. Bahkan hak lagu tu lah hak nak ulama-ulama salaf dulu nak lagu tu lah umat Islam, biar masing-masing boleh tengok hak asal tu. Quran dan sunnah tu sendiri mampu siapa setara tu, hak tu hendak sebaik-baiknya. Seterusnya hadis tu lebih kurang lah, kena berhenti sekat dulu. Wallahu a'lam.